Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada hari ini. Kita sambung pengajian kita kitab Perukunan dalam membahaskan tentang apa ini? Tentang Rasul. Tentang Rasul, muka surat 4 Rumi Ajawi. 7 Rumi 4 Ajawi. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat. Kita bahas tu. Kitab Perukunan. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan keempat daripada 6. Keempat daripada 6 perkara rukun iman. Percaya akan segala pesuruhnya. Maka antara rukun iman yang patut kita ada dekat akidah kita adalah hendaklah kita percaya bahawasanya ada pesuruh. Yang mana pesuruh ni penting, atau kita panggil Rasul lah. Kerana kita kenal Allah boleh 2 cara, bukan? Kita kenal kita ni ada Tuhan melalui 2 cara. Tu betul. Yang pertama, cara kita pakai akal pun kita akan tahu ada Tuhan. Pakai akal je, tak pakai Quran, tak pakai hadis, tak ada Rasul, tak ada. Semua pakai akal aja. Kalau tak diutuskan bagi kita Rasul sekalipun, kalau kita fikir mesti ada Tuhan. Mungkin kita letak Tuhan tu nama lain lah. Contoh kita letak satu kuasa, kita letak satu diri, kita boleh letak, mungkin letak nama roh tok nenek dulu. Tapi dengan maksud ada yang berkuasa. Kalau pakai akal semata-mata, maka kita tahu mesti ada satu kuasa yang lebih berkuasa pada kita. Hanya guna akal semata-mata. Akal yang sejahtera. Dan nak tahu Tuhan tu nama apa, bagaimana sifat-sifatnya, itu kena ada Rasul. Okay. Jadi Rasul ni sangat penting kerana dia yang bagi tahu kat kita. Malah kalau kita kata rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah. Itu adalah rukun iman yang pertama. Siapa yang kenalkan Allah? Rasul juga. Pesuruh Rasul. Percaya kepada malaikat. Yang kedua, siapa yang bagi tahu malaikat tu ada? Rasul juga. Percaya kepada kitab. Siapa yang bagi tahu kitab tu ada? Rasul juga. Percaya kepada Rasul, dia dan Rasul sebelum. Siapa yang bagi tahu? Rasul juga. Percaya kepada hari akhirat. Siapa yang bagi tahu? Rasul juga. Percaya kepada qada dan qadar. Siapa bagi tahu? Rasul juga. Maka kalau kita fikir sekali lalu, memadai dengan satu rukun iman aja dah cukup dah, iaitu percaya kepada Rasul. Cukup lah.
Tak perlu rukun iman percaya kepada Allah, tak perlu. Tak perlu percaya pada malaikat, tak perlu. Rukun iman tu, tak perlu. Cukup semata-mata percaya kepada Rasul. Kerana Rasul tu bagi tahu Allah ada. Jadi kalau percaya kepada Rasul, maknanya terpaksa percaya pada Allah jugalah. Sebab Rasul bagi tahu, kata percaya kat Rasul. Macam tu juga malaikat. Tak perlu ada rukun iman percaya pada malaikat, pun tak apa. Sebab Rasul yang bagi tahu ada malaikat. Maka kalau kita kata aku percaya kat Rasul, tapi aku tak percaya kat malaikat, tak logik. Sebab apa? Sebab Rasul bagi tahu ada malaikat. Macam mana dia boleh percaya kat Rasul sedangkan dia tak percaya kat malaikat? Sekarang dia percaya ke tak percaya kat Rasul? Percaya kat malaikat? Malaikat tak percaya. Rasul bagi tahu ada malaikat, tak percaya juga. Maknanya dia tak percaya kat Rasul lah tu. Jadi sebenarnya memadai. Percaya dekat Rasul dah memadai, dah cukup semua. Tapi dalam rukun iman tetap ada juga daripada hadis Jibril yang kita baca sebelum ni lah. Cuma memadai hanya semata-mata percaya kepada Rasul menyebabkan iman kita dah sah. Kerana apa yang rukun iman yang lain adalah Rasul juga yang bagi tahu. Dengan kita percaya kat Rasul, kita percaya kat semua. Malah dalam rukun iman tak ada jin, percaya pada jin. Tapi kita kena percaya pada jin sebab Rasul bagi tahu. Dekat dalam rukun iman tak ada percaya kepada hukum hakam. Hukum hakam yang Allah turunkan, mana ada dalam rukun iman. Tapi Rasul yang bagi tahu hukum hakam tu. Malah sembahyang pun tak ada dalam rukun iman, tapi Rasul yang bagi tahu kena sembahyang. Jadi secara umumnya percaya kepada Rasul ni, pesuruh ni Rasul sangat penting kerana dia yang kenalkan kita pada Allah. Dia yang kenalkan kita. Dan Rasul bukan Nabi kita saja. Tapi bila kita kata Nabi, maknanya Nabi kita lah. Tapi kalau kita kata Nabi-Nabi, maknanya Nabi-Nabi yang lain sekali lah. Apa maksud percaya kepada segala pesuruh Rasulnya ni? Artinya menyungguhkan dengan hati. Kena sungguh-sungguh. Bukan percaya tidak. Sungguh-sungguh percaya akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya. Kena percaya sungguh bahawasanya segala, maknanya bukan Nabi kita je. Semua Nabi dulu sampai sekarang, dia adalah pesuruh. Dia adalah pesuruh Allah yang utuskan dia sebenarnya. Dan yang Rasul-Rasul ni benar. Rasul-Rasul ini benar. Yang kita dah bahas sebelum ni, iaitu benarnya siddiqnya Nabi ini bukan benar macam benar kita lah. Kalau kita ingat lagi itu bab akidah. Iaitu kita benar. Kita ni cakap benar, maka kita benar lah. Apabila kita bercakap perkara yang benar, maka kita benar. Betul lah. Rasul juga bercakap perkara yang benar, maka Rasul juga benar. Apa beza benar kita dengan benar Rasul? Bezanya adalah benar kita ni, bercakap benar kita ni adalah dipanggil wajib syarak. Wajib syarak ni maksud buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu benar kita. Kena cakap benar. Kau benar tak? Aku benar. Hakikatnya memang benar. Kenapa benar-benar? Tipu lah. Tipu je lah. Tak boleh. Tipu berdosa. Tipu berdosa. Kalau cakap benar, dapat pahala. Itu dia panggil wajib syarak lah. Tu hukum syarak. Adakah Rasul benar macam wajib syarak juga? Jika Rasul bercakap benar, dapat pahala. Jika Rasul berdusta, dapat dosa. Macam kita juga. Tapi Rasul tak dusta. Tapi kalau dia berdusta, dia berdosa. Adakah begitu? Tidak. Itu kita. Kita kalau cakap benar, dapat pahala. Berdusta, berdosa. Itu kita. Kita boleh tak? Boleh tu maksud, boleh tak kita cakap benar? Boleh. Boleh tak kita cakap bohong? Boleh juga. Tapi kita ada penimbang lah. Iaitu penimbangnya, iaitu hukum syarak. Cuma adakah kita boleh kalau nak cakap bohong? Boleh. Boleh tu dengan maksud boleh nak cakap bohong. Berlambak orang bohong. Elok orang cakap bohong. Maknanya kita ni jenis makhluk, jenis orang yang boleh cakap bohong, boleh cakap benar. Oleh kerana kita boleh dua-dua, maka adanya hukum syarak. Untuk mengatakan yang cakap benar tu mesti kena buat. Yang ni tak boleh. Yang cakap bohong tak boleh, dusta tak boleh. Sebab apa kita didatangkan hukum syarak atas kita? Sebab kita boleh dua-dua. Rasul tak gitu. Rasul bukan cakap benar pun boleh, cakap bohong pun boleh. Tidak. Habis tu Rasul apa? Istilah dia panggil wajib akal cakap benar. Atau istilahnya wajib siddiq, wajib akal siddiq. Kita wajib syarak siddiq. Beza.
Wajib akal ni, lawan wajib akal, lawan wajib adalah mustahil. Lawan wajib akal adalah mustahil. Lawan wajib syarak adalah haram, berdosa, haram. Tu lawan dia. Apakah lawan wajib syarak? Apakah lawan wajib syarak bagi kita untuk cakap benar? Lawan dia, lawan. Lawannya adalah haram, berdosa. Iaitu dusta. Apakah lawan bagi wajib Nabi benar? Ya, saya tak nak guna perkataan akal, nak guna perkataan wajib aja. Apa lawan bagi wajib Nabi benar? Lawan dia mustahil. Apa lawan wajib bagi kita benar? Lawan dia haram. Nampak tak beza? Kita tengok lawan baru kita tahu, oh maknanya kita ni wajib benar, wajib cakap benar kita ni wajib syarak. Bukan wajib akal. Kita boleh je. Sebab kalau wajib akal, lawan dia mustahil. Mustahil akal lah. Wajib syarak lawannya haram, iaitu berdosa. Jadi tak boleh kita kata Nabi ni sama macam kita. Tak boleh kita kata Nabi ni dia boleh je nak buat jahat, boleh je nak menipu, nak bohong, tidak amanah. Kalau dari segi menyampaikan, boleh dia menyampaikan, dan Nabi boleh je sorok, tak nak sampai. Ya Allah suruh sampai, dia tak nak. Tapi Nabi tak buat lah. Tapi kalau nak buat Nabi boleh, cuma Nabi tak buat. Tak boleh kata gitu, salah. Itu kita wajib menyampaikan juga. Kalau kita tengok salah, dia tu salah tu, kita kena menyampaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita pula sekongkol untuk buat kesalahan. Kita kena sama-sama buat yang benar. Bila tengok yang salah, kita memang wajib untuk tegur kesalahan itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila kau nampak kemungkaran, cegah. Cegah tu cegah apa? Cegah syarak. Dengan maksud, boleh tak kita nak cegah kemungkaran? Boleh. Boleh tak kita nak biar? Boleh juga. Tapi kalau kita cegah, dapat pahala, kita biar, silap berdosa. Sama lah. Nabi tak gitu. Jangan faham Nabi gitu. Nabi tidak gitu. Memang Nabi manusia. Sebab tu, bila kita kata Nabi itu siddiq, mustahil dusta, mesti kita akan sebut lawan sekali. Sebab kita takut salah faham dengan benarnya kita ni. Kita benar juga, tapi tak mustahil dusta. Tak mustahil kita dusta. Cuma kalau kita dusta boleh dosa. Tu beza tu. Betul kata, menyungguhkan dengan hati akan segala pesuruh Allah itu sebenarnya. Benar. Semua benar. Malah benar dia tu tak boleh bohong. Tak boleh itu bukan takut dosa, memang tak boleh. Kalau kita buat faham, kalau manusia ni, setiap manusia dia ada dua kemungkinan. Cakap benar, cakap dusta. Setiap manusia. Cakap benar boleh, cakap dusta boleh. Rasul ada satu je, tak ada yang dusta. Tiba-tiba dia kata Rasul tu dusta, maknanya mustahil. Itu mustahil. Betul tak kita? Mustahil Rasul dusta, semua orang boleh terima. Betul? Mustahil kita dusta, tak. Tapi aku tak pernah tipu. Memang kau tak pernah tipu, tapi tak mustahil nak tipu. Tu sikit beza tu. Jangan samakan Rasul dengan kita. Jauh beza, langit dengan bumi. Cuma dari segi manusia je dia sama. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku macam kamu dari segi manusia. Bukan macam malaikat, bukan macam jin, bukan macam binatang. Tak, aku ni jenis manusia macam kamu. Tapi tak sama. Dari segi, kalau bahasa sekarang dia panggil, dari segi spesies je sama. Tapi kualiti grade A sampai tak boleh kira. Kita grade apa tak tahu. Manusia kita ni, tengok pada kita lah. Tu, disuruhkan mereka itu Rasul, semua Rasul, kepada segala makhluk. Disuruh mereka itu semua Rasul tu kepada segala makhluk. Rasul ni disuruh oleh Allah. Suruh apa? Untuk jumpa makhluk. Okey, makhluk akan menyampaikan suruhnya. Kalau makhluk ni khususnya manusia. Nabi kita manusia dan jin. Nabi kita ada special sikit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi kita diutuskan untuk apa? Untuk malaikat. Tapi bukan untuk ajar malaikat. Sebagai untuk memuliakan Nabi. Untuk binatang. Semua Nabi kita diutuskan. Tapi dari segi taklif, dua je. Manusia dan jin. Itu Nabi kita. Nabi yang lain, manusia saja. Manusia saja. Disuruh kepada segala makhluk akan menyampaikan suruhnya. Tu Rasul, apa yang Allah nak sampaikan melalui wahyu kepada Rasul. Rasul sampai dekat kita. Daripada segala hukum syarak. Daripada semua hukum syarak.
Apa yang kita kata boleh, kita tak boleh, wajib sembahyang, tak wajib sembahyang, semua Rasul yang bagi tahu. Yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni haram, ni jangan buat, ini makruh, ini harus, semua Rasul bagi tahu. Syarak halal dan haram, fardu dan sunat, dan makruh dan mubah, semua-semualah. Kalau mubah tu sebenarnya harus dah. Halal, haram, fardu, sunat, makruh, mubah. Mubah tu harus. Okey. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Okey. Dan bila Nabi disuruh sampaikan, dia mesti sampaikan, tak mungkin dia suruh. Tak mungkin. Kalau dia tak dibenarkan untuk sampaikan, maka dia tak sampaikan. Maknanya kita dapat faham, ada yang Nabi diutuskan wahyu, tapi dia tak disuruh sampai. Allah bagi pilihan, nak sampaikan silakan, tak nak sampai pun tak apa. Maka Nabi pilih orang yang tertentu je untuk Nabi sampaikan. Antaranya macam Sayyidina Ali, yang jenis IQ tinggi. Yang Nabi tak beritahu kat semua orang. Sebab wahyu yang Nabi terima, Nabi dibenarkan untuk sampaikan atau tidak. Terpulang. Ada kebanyakannya adalah wahyu yang mesti kena sampai. Dan ada terima wahyu tak boleh sampai. Tak boleh sampai. Nabi ada seorang anak angkat, namanya Zaid. Zaid bin Harithah, Nabi pernah tukar namanya Zaid bin Muhammad. Maka turun Quran, turun wahyu mengatakan tak boleh letak gitu. Tak boleh letak. Maka Nabi tukar balik Zaid bin Harithah. Sebab anak angkat Nabi tukar. Mana? Jangan tukar anak angkat kita yang ambil daripada kecil sekali pun, jangan tukar nama itu. Sebab Nabi pernah buat dulu, masa tu tak ada syariat lagi. Tak salah lah. Cuma lepas Nabi buat tu, bagi tu, oh tak boleh rupanya. Kerana dah mengambil nasab yang sebenar. Patut ayah dia panggil. Tetaplah nak anak angkat lah. Okay. Kemudian dia kahwin. Dia nak kahwin Zaid ni. Maka Nabi pilih. Dia kata lebih kurang macam ni kot, ayah nak kahwin dengan ayah saya. Dia tak apa. Nabi pun pilih. Siapa nak kahwin dengan Zaid? Zaid ni dia orang miskin. Anak angkat Nabi ni miskin. Lepas tu bila dapat offer macam tu, Nabi tunjuk berapa orang. Ada seorang perempuan ni, dia tak berapa nak sangat, tapi Nabi suruh. Maka dia kahwin juga. Akhir sekali kahwin, selang berapa lama tak sesuai. Tidak sekufu. Tak sesuai. Saya pendek-pendekkan cerita. Nak bagi tahu ada yang Allah bagi wahyu tapi tak suruh sampaikan lagi. Kemudian si Zaid ni selalu datang jumpa Nabi, cerita rumah tangga lah. Allah. Iyalah, isteri dia bangsawan. Jadi kalau kita bahasa kita, anak Tan Sri, anak datuk gitu kot. Mungkin anak raja. Dia ni orang biasa aja. Makan bukan tak cukup. Tapi sebab apa kahwin juga? Sebab Nabi kata siapa nak kahwin dengan ni, Nabi offer. Akhir sekali dia macam terima lah. Akhir sekali berlaku pergolakan. Sentiasa dia mengadu kat Nabi. Bukan Nabi terima wahyu bahawasanya Nabi akan kahwin dengan isteri dia nanti. Tapi Nabi beritahu, kalau Nabi tahu agak-agak macam mana? Masalah. Masih lagi isteri dia lah yang tak percaya. Nabi kata, sabar. Nabi tak cakap pun. Alah, cerai-cerai lah. Nanti dia kahwin dengan aku juga. Nabi tak cakap gitu. Walaupun Nabi dah tahu. Sabar. Akhir sekali bercerai. Bila bercerai, cukup habis iddah, baru Nabi lama jadi Ummul Mukminin. Cuma, kenapa jadi itu? Apa hikmahnya? Hikmahnya nak menolak pada waktu itu, jahiliah, waktu zaman jahiliah, musyriki Mekah waktu tu, anak angkat macam anak betul. Siap dapat paraid, dapat cukup semua. Dapat semua. Aurat tak aurat, semua macam anak betul. Kemudian Nabi kata, anak angkat tetap anak angkat. Diorang macam tak boleh terima. Akhir sekali, Nabi kahwin dengan anak angkat. Bukan anak angkat, menantu angkat dia. Sepatutnya seumpama waktu tu dia kata, oh, Nabi kahwin dengan menantu sendiri. Seumpama gitulah waktu tu. Maka pecah. Pecahlah rupanya, anak angkat kekal anak angkat, menantu angkat kekal menantu angkat. Kat situ lah hikmahnya. Cuma Nabi dapat tahu dia akan kahwin dengan perempuan tu, dengan isteri anak angkat dia. Tapi waktu tak percaya lagi, Nabi tak beritahu. Lepas pada tu baru Nabi beritahu. Turun ayat Quran, dalam Quran boleh tengok cerita dalam Quran tu. Jadi semua yang disuruh untuk sampaikan, Nabi sampaikan. Tak mungkin sorok, walaupun kadang-kadang kena balik kat dia, ataupun menyinggung Nabi sendiri. Kisah amma yatasaalun. Abasa wa tawalla. Sebab Nabi berpaling daripada seorang buta, Abdullah Ummi Maktum. Sebab tengah cerita dengan pembesar ni, kalau aku dapat pegang pembesar ni, satu negara tu akan masuk Islam. Nabi tengah tiba-tiba dia sibuk, dia buta.
Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Nabi tengok, ceritakan aku tentang Islam. Nabi kata, ini kalau itu kau seorang dah lah aku buta. Nanti ya dulu, aku tengah cakap pembesar ni, raja ni. Kalau dia masuk Islam, habis semua rakyat dia masuk Islam. Paling je, turun ayat. Muhammad berpaling, jangan paling. Jangan paling. Nak kira kena balik, menyinggung Nabi tu. Patutnya sorok ayat tu. Tidak, sampai sekarang. Abasa wa tawalla. Sampai sekarang, kisah tu ada cerita. Nak begitu Nabi akan sampaikan, walaupun kadang-kadang menyinggung dirinya sendiri. Dan ceritakan, bahasa dulu, dan ceritakan oleh mereka itu, Nabi tadi dia akan cerita, dia mesti cerita akan hal ahwal hari kiamat. Sebab benda tak sampai lagi, maka Nabi cerita apa yang akan berlaku. Mesti Nabi cerita. Tak boleh sorok. Daripada apa? Syurga. Kita tahu syurga daripada Nabi. Sebab tu kita tahu sampai sekarang. Apa bukti Nabi menyampaikan? Apa bukti Nabi ni tabligh? Buktinya kita tahu syurga ada. Kalau Nabi tidak tabligh, macam mana kita tahu syurga ada? Bagi segala mukmin yang masuk syurga tu orang beriman. Bukan orang Islam orang beriman. Orang Islam belum tentu masuk syurga. Orang mukmin, orang beriman. Dan neraka bagi yang derhaka. Bagi yang Islam tapi derhaka, itu neraka bagi dia. Dan segala kafir neraka juga. Apa beza? Islam dengan maksud beriman tapi derhaka, masuk neraka. Beriman tidak derhaka, masuk syurga. Beriman derhaka, masuk neraka. Orang kafir masuk neraka. Apa beza orang kafir masuk neraka dengan orang beriman tapi derhaka, buat maksiat, masuk neraka? Apa beza? Bezanya orang kafir kekal, orang beriman yang buat maksiat tak kekal. Maksudnya dia masuk beberapa lama, juta-juta tahun lah juga. Beberapa lama, kemudian dia akan dikeluarkan kerana dia beriman. Itu beza. Kafir kekal selama-lamanya, masuk ke dalam neraka. Itu beza. Dan barang sebagainya, apa-apa cerita tentang hari akhirat, semua Nabi kena cerita. Dan memanglah Nabi cerita, buktinya kita tahu sampai sekarang. Maka kita kena bersaksi bahawasanya Nabi ni tabligh. Sebab apa? Kita mengaji macam-macam, kita belajar hukum hakam, kita belajar tentang ketuhanan, kita belajar tentang hukum hakam, kita belajar tentang hari akhirat. Tak habis-habis. Rasanya kalau hidup, mati hidup balik, belajar balik, mati balik pun tak habis-habis kita belajar. Maka bersaksilah kita bahawasanya Nabi itu tabligh, dah telah menyampaikan. Kalaulah Nabi tak menyampaikan, kalaulah Nabi separuh aja sorok dan sebagainya, kita boleh belajar, dah tak benda dah nak belajar. Habis dah. Tak ada dah agama, habis. Berapa? 20 tahun habis menandakan mesti ada Nabi sorok. Bukti kita belajar tak habis-habis. Lepas tinggi-tinggi tak habis-habis. Malah kalau kita fikir, kalau aku mati hidup balik pun tak habis-habis belajar agama ni. Menandakan Nabi menyampaikan semua tabligh. Dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kufur. Mustahil kufur. Nabi-nabi dan Rasul tu terpelihara daripada kufur dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar dahulu daripada keturunan wahyu. Keturunan tu turun. Nabi itu tak jadi kafir dulu, lepas tu Islam sebab terima wahyu. Tak, dia kata gitu. Nabi dulu buat dosa besar, mencuri, berzina, lepas tu jadi diterima wahyu, dilantik menjadi Rasul, lepas pada tu barulah baik. Tak, dia kata terdahulu, dengan maksud sebelum turun wahyu, dahulu daripada keturunan, dahulu daripada turun wahyu. Maknanya Nabi ni masih kecil lagi tak buat dosa besar dah, walaupun dia tak lantik lagi. Malah dia ada benda-benda pelik yang dinamakan irhas, tak nama mukjizat, nama irhas. Nabi ni Allah jaga, sama ada dia kata turun sebelum turun wahyu atau kemudian daripadanya. Tak apalah, lepas dia jadi Rasul tu memang Allah jagalah, tak apalah, sebelum. Maka kalau ada apa-apa cerita, kisah-kisah yang mengatakan Nabi dulu sembah berhala, dosa besar tu, kita tolak terus cerita tu. Nabi dulu kafir, Nabi dulu sesat. Yang saya pernah cerita dulu, ingat dalam surah Wadduha, mereka ada sebahagian orang di Malaysia ni, dia menterjemahkan wa wajadaka dhallan fahada. Kami melihat kamu dhal, wahai Muhammad, fahada, kami beri hidayah. Dhal tu apa maksud? Dia kata tengoklah surah tu, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dhal juga. Dhal tu maksud apa? Sesat kan? Kami tak nak jadi orang yang menyeleweng dan orang sesat dalam surah Fatihah tu. Jadi dhal ni sesat.
Kalau tengok kamus pun sama. Dal, mudil, sesat dan menyesatkan. Jadi dal ni sesat. Okey, kembali kepada surah Wadduha. Wa wajadaka, kami dapati kamu wahai Muhammad dal. Sesat. Sesat tu dosa besar. Fahada, umur 40 kami beri hidayah dalam peristiwa Gua Hira turun wahyu. Ada orang kata gitu. Saya dengar dalam radio, lama dah lah. Mana boleh? Tengok tu sebelum. Habis tu dal tu maksud apa? Dia kata dal tu maksud Nabi tercari-cari Tuhan, tak kena. Tak. Tidak. Terpelihara. Habis tu, kalau kita tak tahu makna, tak tahulah. Kena nak tengok tafsir Ibn Katsir ke, tengok tafsir yang besar. Tak tahu, cakap tak tahu. Jangan kata sesat. Jangan kata sesat. Sebab sesat tu adalah dosa besar. Malah bukan dosa besar. Sesat tu kafir lagi kot. Sesat tu kafir. Ataupun kalau tak pun dosa besar. Dua-dua bukan Nabi. Jadi dua-dua tak ada pada Nabi. Sebab sebelum dan selepas. Malah sebahagian ulama' dia kiyah lagi. Bukan sahaja sebelum jadi Nabi dan selepas jadi Nabi yang Allah pelihara daripada dosa besar dan kufur ni. Keturunan pun naik atas, bukan ke bawah. Keturunan ni ke atas, bukan ke bawah. Walaupun disebut keturunan, tapi kita nama keturunan ke bawah. Tak, keturunan ni ke atas. Maksudnya Nabi, mak ayah tu keturunan. Pelik agak Melayu tak? Dia kata keturunan tapi naik ke atas. Kat bawah tu kita tak panggil keturunan dari istilah tu. Anak-anak cucu cicit Nabi apa semua, Allah tak janji untuk pelihara. Ya Allah janji keturunan. Dengan maksud naik atas. Maknanya Allah pelihara ibu Nabi, bapa Nabi. Ibu Nabi ada mak bapak, ibu bapa ni, nenek dia. Naik sampai Nabi Adam, semua Allah pelihara. Ayahnya ada ibu bapa, Allah pelihara ibu bapa, datuk lah, datuk dan moyang dan seterusnya. Dua ibu bapa. Allah pelihara keturunan. Tapi kalau pakcik makcik tidak. Itu bukan keturunan, itu duduk tepi lah. Ini yang straight. Allah pelihara. Bukan saja Allah pelihara Nabi dan Rasul. Ini mana-mana Nabi dan Rasul. Bukan Nabi kita je tak, semua. Semua sampai Nabi Adam. Semua Allah pelihara. Pelihara daripada apa? Dosa besar ataupun kufur. Allah pelihara. Tapi itulah. Kalau kita tengok cerita pun, kita pernah cerita kisah sebelum ni kan. Nabi Ibrahim, ayahnya jual berhala. Itu dosa besar. Dalam Quran dia cerita. Bila kita tengok balik, Abi disebut dalam Quran. Azar tu rupanya pakcik. Macam mana boleh kata pakcik bukan ayah? Sebab kita ada akidah kita dah. Jangan langgar. Walaupun ayat Quran, walaupun hadis tak boleh langgar. Habis tu ayat Quran mesti kita kena ikut. Aku je salah faham. Aku yang tak faham. Nanti kena kaji lagi. Cari kaji lagi. Cuma sekarang tak boleh kata ayah. Sebab ayah Allah pelihara keturunan. Gitu dulu, stop. Habis tak tahu biar. Bukan fardu ain pun yang tu. Ini kita salah letak. Sebab tu kita kena ada border, kita kena ada sempadan. Yang ini aku tahu tak boleh langgar. Tapi apa maksud? Ni hadis ni sahih lagi. Aku tak tahu. Tu je kat situ. Nanti cari je. Rajin dia cari. Dengan tok guru. Tak rajin dia je lagi tu. Tapi tak mungkin. Apa dia? Border kita tadi tu. Tak mungkin ibu bapa Nabi masuk neraka. Tak mungkin. Habis tu Nabi sendiri cakap, bapak aku dan bapak kamu di neraka. Bila kita baca hadis, bila ada orang tanya kan, ayahku kat mana? Ayah kamu dah meninggal, tak sempat beriman. Belum, dia tak beriman pun. Dia mati gitu. Maka ayah kamu di neraka, kata Nabi. Sahabat ni sedih. Pergi macam sedih. Nabi kata, kejap. Bapak engkau dan bapak aku di neraka, kata Nabi. Tu Nabi kata. Kita dah tahu dah tadi. Kalau tak buat dosa besar, kalau tak kafir, syurga. Kenapa pula neraka? Aku tak tahu kenapa hadis ni ada cerita lain ni. Tak tahu. Stop kat situ. Rajin, cari lagi. Ada penyelesaian, masih ada penjelasan ada. Kita rajin ke tak? Cari. Jumpa. Maksud abi wa abaka, bapak aku dan bapak engkau di neraka. Abi tu banyak mana? Antara maknanya pakcik juga. Abi. Antara maknanya pakcik, maknanya Abu Talib. Gitu. Ingatkan bapak. Ada banyak mana dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada sempadan. Sampai satu tahap kita tak tahu, kita stop gitu je. Aku tak campur. Sebab aku punya tu. Sebab tu kita kena ada sempadan. Itulah akidah. Akidah. Cuma kalau kita tinggi, kita boleh menjelaskan. Tak tinggi, kita kata tak tahu tapi bukan itu. Bukan. Cuma tak tahu. Itulah. Macam itulah banyak-banyak cerita Nabi Ibrahim bohong, tipu raja pasal pecahkan berhala dan sebagainya. Sama, tipu dosa besar.
Masa tu tak lantik menjadi rasul lagi Nabi Ibrahim. Kan dia pecahkan semua. Bila raja tanya, dia kata siapa? Tanyalah yang besar tu buat, bukan aku yang buat. Tanya yang besar tu, kenapa ada kapak, ada tukul dekat tangan dia? Dialah yang pecahkan berhala lain. Raja tu kata apa? Dia mana boleh bercakap? Dia mana boleh bergerak? Engkau tuduh dia pula. Kalau dia tak boleh gerak, kenapa kamu sembah? Kata Nabi Ibrahim. Macam okey cerita tu. Tapi Nabi Ibrahim nipu tak? Tipu tadi dia kata bukan dia. Nabi Ibrahim tipu dosa besar. Padahal Nabi tak boleh dosa besar sebelum tu. Aku tak tahu cerita apa yang sebenar. Stop kat situ. Kalau nak tahu, lebih cari lagi. Cari jumpa. Jumpa. Kita dah pernah terang sebelum ni kan. Sebab dalam Quran diceritakan kisah Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim tak mengaku, dia tak kata bukan aku yang pecahkan. Tak. Nabi Ibrahim kata yang besar di kalangan kamu, bal kabiruhum hadza, yang besar di kalangan kamu yang pecahkan. Raja tu pergi faham yang besar tu apa? Berhala besar tu yang tak pecah tu. Siapa suka faham macam tu? Aku cakap yang paling besar di kalangan kamu. Yang dalam ramai siapa yang paling besar? Nabi Ibrahim adalah paling besar. Dari segi pangkat, bukan dari segi fizikal. Kau pergi faham fizikal, siapa suruh? Aku cakap dari segi pangkat. Nabi Ibrahim pangkatnya kan tinggi. Dari segi pangkat dia kan tinggi. Nabi kan tinggi. Gitulah. Walaupun sebelum dilantik menjadi rasul sekalipun, tetap juga pangkatnya tu tinggi. Kat situlah. Tak boleh kata gitu. Terpelihara keturunan, terpelihara sebelum dilantik menjadi rasul, selepas dilantik menjadi rasul, malah sebahagian ulama kata dengan keturunan semua Allah pelihara. Terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sengajanya. Setengah ulama dia tak kata gini, dalam kitab kita ada, kita baca je lah. Sebenarnya setengah ulama kata gini, rupa dosa kecil. Dia beradab sikit. Yang ini direct terbit daripada mereka itu dosa kecil. Setengah kitab kata apa? Keluar mereka melakukan rupa dosa kecil. Nampak beradab tak? Masuk rupa macam dosa, tapi tak dosa. Rupa dosa kecil dengan tiada sengajanya mereka tu. Sebab apa? Sebab dia buat tu tak sengaja. Boleh ke Nabi buat dosa kecil tak sengaja? Tak sengaja kan? Manusia kan? Biasalah tak sengaja. Dan dosa kecil tu bukan dosa betul. Dosa tu rupa macam dosa, tapi hakikatnya bukan dosa, tapi macam dosa. Okey? Itu pun dosa kecil. Dan dia buat tu pun tak sengaja. Tidak sengajanya mereka itu mengerjakan dia, tetapi tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kekejian pada nubuah mereka itu. Nampak dia rupanya dia beradab dekat belakang. Depan nampak macam straight sangat, kat belakang tu adab sikit. Walaupun dia buat dosa kecil ataupun rupa dosa, tetapi banyak-banyak dosa kecil ni ada yang bila buat nampak keji. Ada yang buat tak nampak keji dosa kecil ni. Nampak keji. Maka yang nampak keji tu Nabi tak buat. Malah terjaga Nabi daripada buat dosa kecil yang menyebabkan jadi keji. Antaranya apa dosa kecil? Tengok perempuan dosa besar ke dosa kecil? Tengok aurat dosa kecil, bukan dosa besar. Bukan suruh buat dosa Tapi kalau kita kata Allah, dosa kecil je pun jadi dosa besar. Tapi bukan sebab tengok tu, sebab meremehkan dosa tu, maka jadi besar. Tapi dosa kecil tak dosa kecil. Okay. Tengok perempuan, lelaki tengok perempuan aurat, dosa kecil. Zina bukan dosa besar. Maka Nabi, bila tengok perempuan, tengok aurat dia, tengok keji tak? Keji. Maka Nabi tak buat, walaupun dosa kecil. Sebab ada dosa kecil yang tak keji pun. Tengok buat tu tak nampak keji pun. Yang ini dia kata walaupun dosa kecil, banyak beribu-ribu dosa kecil yang ada, tapi kalau dosa kecil tu nampak keji, Nabi tak buat. Tak buat tu maksud terpelihara daripada nampak keji. Dan paling cantik sekali ulama mengatakan letak rupa dosa kecil. Rupa dosa, macam dosa, tapi bukan dosa. Okay? Dan adalah banyak bilangan mereka itu, banyak. Sebab disebut bahawa atas tu nubuah tu kenabian lah, kenabian. Maka dan adalah banyak bilangan mereka tu kembali kepada Nabi lah. Okay? Nubuah tu sifat kenabian.
sifat kenabian, nubuah. Dan adalah banyak bilangan mereka itu nabi, seketi 2,04,000. Seketi. Sebenarnya kaftaya. Kati ke keti? Ada orang baca kati, ada orang baca keti. Kaftaya. Macam kaf ra alif. Apa? Kaf ra alif. Kera. Kera, nampak? Kaf saja tu boleh ke. Kalau baris bawah, kira. Kalau baris bawah, kira. Kalau baris depan, kura. Kaf tu. Kalau Melayu, dia ada satu lagi, ke. Arab tak ada ke. Deka, kiku. Ke ni ada dekat Melayu. Jadi, bila kaf, kaftaya, ada orang baca kati, kaf baris atas, ada orang baca ke. Keti. Dalam kitab kita, keti. Ada kitab kati. Okey, banyaknya nabi ni satu kati. Satu kati berapa? 100,000. 100,000. Kati tu 100,000. Apa dia macam sa. Sa tu apa? Nombor sa tu kan? Sa. Lepas tu puluh. Puluh tu dua angka, kan? Dua. Sa puluh. Lepas tu ratus. Lepas tu ribu. Lepas tu puluh ribu, ratus ribu kan. Kita kata gitu. Lepas tu juta. Lepas tu puluh juta, ratus juta, puluh juta, ratus juta, ribu juta, panggil bilion pula. Itu. Dulu tak gitu. Dulu puluh, ratus, tengok sini. Ratus, ribu, betul, ribu. Lepas tu laksa, lepas tu kati. Tu dia punya tu. Jadi dia punya kiraan itu 10, ratus, ribu, laksa, kati. Sekarang 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Kita gitu. Okay. Jadi seketi itu, tu satu, kati itu ratus ribu. Jadi 100,000. Okay. 100,000. Dua laksa. Seketi dua laksa. Dua laksa. Laksa tu kan puluh ribu. Jadi 100,000, 20,000. Okay. Lepas tu 4,000. 4,000 tu 4 lah. Jadi 124,000. Tu jadi gitu. Ada orang kata lah, asal usul laksa tu daripada laksa ni. Macam kan banyak kan dia berselirak gitu kan. Dia panggil, nak beli yang ribu-ribu tu. Macam tu lah. Yang laksa. Laksa maksud banyak berselirak-selirak kan. Ada orang kata gitu. Orang utara kata gitu. Kita tak tahulah. Laksa-laksa tu asalnya tu lah. Macam nasi, kita tak nampak sangat. Tapi yang tu nampak macam mi yang berselirat-selirat. Mana nak beli yang ribu-ribu tu apa laksa? Puluh ribu. Laksa. Bahasa dulu. Dan pada satu riwayat lain, dua keti. Maknanya 200,000. Dua laksa maknanya 20,000. 4,000 maknanya 4,000. 224. Jadi 224. 224,000. Apa ni? Nabi ramainya. Daripada Nabi Adam. Rasa tak ramai kot. Kalau daripada Nabi Adam sampai sekarang, bukan juta tak, bilion, entah lebih pada bilion. Tak tahu nak sebut lah berapa ramai. Sekarang pun dah bilion-bilion. Sekarang ni memang mungkin lah. Tak banyak lah. 200,000 pun tak banyak lah. Itu Nabi. Maka yang pertama daripada mereka itu Nabi Allah Adam. Yang first kali Nabi Adam yang turun daripada syurga tu, tok kiri kita lah ni. Dan kesudahan daripada mereka itu last, Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tu first. Dan yang kata 200,000, 224 tadi tu duduk kat tengah tu lah. Di antara Nabi Adam dengan Nabi kita tu, kat situ lah. Maka sekarang siapa ada mengaku Nabi, reject. Sebab dah tetap dah. Nabi tu tak mungkin ada, sebab yang terakhir adalah Nabi kita. Walaupun dia mengaku Nabi Melayu ke, Rasul Melayu dia mengaku. Tapi dengan cerita dia dah letak jawatan dalam TV. Dengan ini, saya meletakkan jawatan saya sebagai Rasul Melayu. Ada kat Selangor. Hidup lagi macam tu. Rasul pun boleh letak jawatan. Dan yang jadi pesuruh, pesuruh pula Rasul. Tadi Nabi yang 224,000, 124,000 tadi, tu Nabi, ni Rasul pula. Dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu yang Rasul pula, mereka itu 315 orang. Mana ada khilaf ni? Ada kata 313, 314, 315.
orang Rasul. Cuma yang wajib beriman 25. Wajib secara tafsil satu-satu 25 sebab dia disebut dalam Quran. Maka wajib kita tahu satu persatu. Wajib kenal Nabi itu bukan wajib hafal satu-satu. Kalau wajib hafal satu-satu, teruk kau. Teruk 25. Kena nyanyi. Nyanyi raihan terus. Tak ada nasyid tu, tak jumpa kita. Kejap 24, kejap 23, mari 26. Terlebih, terkurang. Jadi 25. Itu secara tafsil. Apa maksud kenal wajib secara tafsil tu, secara satu-satu? Bukan hafal. Maksudnya jika dilentangkan nama tu kita tahu Rasul, tu je. Nuh Rasul. Selesai tu. Zulkifli Rasul. Ilyas Rasul. Musa Rasul. Kamal. Tak tahu siapa lah. Macam tu lah. Cukup lah. Cukup lah tu. Faham lah tu. Sebut semua 25 tu. Semua dia boleh betul. Kalau 24 dia, satu salah, tak sah fardu ain dia tu. Dosa dia. Dia kena 25 tu. 25 tu. Bukan suruh hafal satu-satu. Kalau hafal satu-satu, lagi bagus. Sebab takkan tak malu ke kita. Pemain bola sepak boleh hafal seorang-seorang. Siap pemain simpanan boleh hafal. Penyanyi lagu pelakon seorang-seorang boleh hafal. Tahu yang ni, tahu siapa, yang ni tahu, yang ni pelakon tu, ni pelakon ni, tahu. Tapi nama Rasul 25 tak tahu. Sedih. Menyedihkan lah, menyedihkan. Ya. Dah masuk dah? Oh, dah masuk. Okey. Tak bunyi pun apa-apa. Oh, jam tak bunyi. Oh. Kalau bunyi kita tanya. Okey. Kita berhenti kejap kat situ. 315 orang kat situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha wa ba'athul maqam. Baik. Jadi tak semestinya lah 25 tu, walaupun 313, 314, 315 tak secara umum ni kita wajib beriman dengan berapa ramai yang Allah utus Nabi. Bukan 224 ribu. Kalau 300 ke 400 juta ke, berimanlah semua secara ijmal, secara borong. Dan Rasul bukan 313, 314, 315. Kalau kata Nabi, Allah utuskan 1000 ke 2000 ke, aku berimanlah semua. Cuma yang wajib 25. Maksud 25 tu yang tertulis dalam Quran. Dan maksud tahu tu, bila kita sebut, dilentangkan nama tu, dia dapat tahu itu adalah, dapat bezakan Rasul dengan bukan Rasul. Tak perlu hafal satu-satu, tapi kalau hafal satu-satu pun lagi baik. Bukannya banyak pun. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Adam, Idris, Nuh, Hud. Kita ikut turutan. Adam, Idris, Hud, Syuaib, Saleh, Zulkifli, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa ni turutannya? Dia ada sedikit turutan lah. Dia ada turutan yang biasa kita tu. Itu turutan dari segi tahun diutuskan. Ada turutan dari segi bangsa. Nanti kita tengok bangsa Arab berapa orang. Ni yang sebut bawah ni. Dan yang keturunan kitab Allah. Maksudnya yang diturunkan kitab. Allah turunkan kitab, yang ada kitab. Dalam kitab kita, bila sebut kitab termasuk suhuf. Setengah kitab dia beza. Kitab 4 aja. Kenapa pula tiba-tiba ada banyak ni? Dia gabungkan dengan suhuf tu, kira kitab sekali. Okay. Dan yang keturunan yang kita dah bahas sebelum ni kan. Dan yang keturunan kitab Allah 8 orang. Yang Allah turunkan kitab 8 orang. Termasuk suhuf lah. Termasuk suhuf tu, kitab termasuk suhuf. Kitab 4 aja. Iaitu Adam, Nabi Adam, suhuf. Tapi dia panggil kitab juga. Tak apalah, sama je. Syith, anak Nabi Adam yang ke-41. Idris, semua tu terima suhuf. Ibrahim, Daud, Daud ni terima Zabur lah. Itu kita tahulah. Kitab kita panggil. Musa, kitab apa Musa? Taurat, Isa, Injil, Nabi dan Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran. Okay. Semua sekali dia kata ada 8. Dan yang mempunyai syariat daripada mereka itu 7 orang. Iaitu Adam dan Syith dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad SAW. 7 orang yang ada syariat. Maksudnya gini. Ni banyak pendapat ni, banyak khilaf. Kita ambil yang dalam kitab kita lah. Dia antara satu syariat kepada gini. Memang diutuskan Rasul banyak, Nabi banyak. Tapi syariat ada banyak, tak banyak. Contohnya, ada 313 Rasul. Bukan setiap Rasul 313 tadi semuanya terima syariat baru. Apa syariat ni? Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ini boleh makan, ini boleh pegang, ini tak boleh. Macam mana nak buat dengan najis. Kalau mati nak buat macam mana. Apa semua. Tu syariat lah tu. Halal haram tu syariat lah. Jadi kita tahu puasa umat terdahulu tak sama puasa kita. Walaupun sama-sama puasa. Dulu mungkin tak boleh makan, boleh minum. Minum boleh. Dulu mungkin puasa 3 hari 3 malam. Tak boleh makan-makan. Kita ada waktunya. Subuh sampai maghrib dan sebagainya. Cara menyuci ikan najis dulu lain. Sekarang lain. Dulu tak ada mughallazah. Sekarang ada mughallazah. Dulu anjing tak apa pegang. Sekarang tak boleh. Nampak, itulah syariat. Jadi semua rasul-rasul tadi yang diutus bukannya syariat baru. Bukan semua. Dia kata mengikut pendapat yang ini ada 7 aja syariat.
Ada pendapat lain, bukan ada 7, ada 313 syariat. Rasul ada 313, setiap Rasul syariat baru. Tapi Nabi ada beratus-ratus ribu, itu syariat lama. Syariat lama tu maksud, Rasul diutuskan dengan syariat. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kemudian Rasul yang kedua di sini setelah 300 tahun. Rasul yang lain pula. Di antara 300 tahun ni ada Nabi banyak. Nabi ni dia akan sampaikan syariat Rasul sebelum tu. Kadang-kadang ada Rasul juga. Ni Rasul pertama, Rasul kedua. Tiba-tiba ada Rasul lagi kat tengah ni. Rasul tu menyampaikan syariat Rasul lama juga, kata kitab kita. Kata kitab lain, tidak. Dia pakai syariat baru. Bila dia Rasul. Kalau dia Nabi, dia tak bawa syariat baru. Dia akan ikut syariat yang lama. Halal haram yang lama. Sah batal yang lama. Yang lama tu Rasul yang tak akhir. Itu khilaf, tak kisahlah. Tu benda kecil je. Dalam kitab kita kata 7 orang. Maknanya Nabi Adam dia ada syariat asal lah. Iaitu yang kita dapat fikir satu je lah. Apa? Adik-beradik boleh kahwin. Sampai ke Nabi Syith, lain pula syariat dia. Mungkin adik-beradik tak boleh kahwin lah. Sebab waktu tu adik-beradik dah kahwin, dah dapat anak, anak dengan anak ni sepupu. Tak boleh kahwin lah adik-beradik. Sebab dah ada sepupu, kahwin sepupu lah. Kenapa awal-awal boleh kahwin adik-beradik? Sebab tak ada orang. Tu je ada anak Nabi Adam 41 orang. Sebab tu syariat tu kan dah berbeza. Kan tiba-tiba dah tak boleh kahwin adik-beradik. Sedangkan ayah Nabi Syith ni ayah dia Nabi Adam. Patutnya sama syariat. Tak boleh kahwin adik-beradik zaman Nabi Syith. Kenapa? Dah banyak sepupu. Kahwinlah sepupu. Dulu iyalah tak ada sepupu. Semua adik-beradik. Nak kahwin dengan siapa? Nampak? Dia berbeza. Begitu juga dia kata sini Nabi Idris. Nabi Idris tu lambat sikit. Lain pula syariat. Lain pula. Adalah bab-bab mungkin bab najis ke, mungkin bab apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan ke, dan sebagainya lah. Mungkin bab aurat ke, tutup dah lain lah. Dulu tutup, lain. Sekarang cara tutup lain pula waktu tu. Dan Ibrahim, itu dah banyak dah. Nabi Ibrahim dah berbeza pula. Mungkin cara semayang tak sama, puasa tak sama. Nabi Musa, lain pula. Nabi Isa, lain juga. Sampai Nabi kita, lain. Nabi kita sekarang. Itu maksud dia. Dalam kitab kita dia ambil pendapat 7 je syariat berubah. Syariat berubah, tapi akidah tak berubah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi kita satu je. Ajar tentang Allah satu tu. Allah tu lah juga. Semua syariat yang sama. Mengesakan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, semua sama je sampai Nabi kita. Sama. Akidah yang kita pegang sekarang ni, akidah tentang ketuhanan, sama macam Nabi Adam. Tapi taklah sekuat Nabi Adam. Cuma samalah. Iaitu Tuhan ada satu. Allah yang bersifat-sifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, mustahil, lemah gitu. Semua sama dengan Nabi Adam. Sama dengan Nabi Idris. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Sama sampai Nabi kita. Sama sampai kita sama akan datang. Sama je. Akidah. Tapi Nabi Adam dulu, anak-anak dia boleh kahwin. Kita tak boleh. Syariat berbeza. Okay. Akidah sama. Tauhid sama. Syariat berbeza-beza. Ada 7 saya pernah tengok juga ada yang kata 315 kali berubah syariat. Bergantung pada pendapat kita nak ambil lah. Masing-masing adalah hujah. Lagipun setakat angka tu tak meningkatkan iman dan tak menurunkan iman kita pun. Ke? Dikata 7. Ada ulama kata lain 313 syariat. Terasa naik iman. Tak juga macam tu juga. Jadi tak kisah. Benda kecil sangat. Dia tidak meningkatkan iman dan tidak menurunkan iman pun. Perbezaan itu. Lainlah perbezaan itu akan meningkatkan iman kita lagi. Kita nak tahu lebih. Tak ingkat pun. Tak kisahlah 7 ke, berapa ke syariat yang kita nak pakai. Sekarang ni juga. Buat apa? Gitu je. Okay. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam. Ajam ni selain daripada ni. Dia gini. Bangsa Arab selain daripada Arab dia panggil Ajam. Bangsa. Jadi kita ni Ajam. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam. Tengok. Ini menolak. Saya baru baca ada satu artikel, lama punya artikel. Dia orang buat keluar, orang kafir. Dia kata Islam ni agama Arab. Dah menolak. Dia kata Islam ni sebenarnya agama Pak Arab. Bukan agama orang kafir. Rupa-rupanya tengok ni. Nabi-nabi ni sekalian kita ambil tu, kita pukul rata tu. Semua bukan Arab. Ajam tu bukan Arab. Macam mana dia? Maknanya dia tak kaji sejarah. Orang yang cakap, orang kafir yang cakap tu tak kaji sejarah. Dia kata apa benda Islam ni agama tu dekat padang pasir.
agama Arab. Bawa sampai agama Arab tu, bawa datang tanah Melayu, bawa pergi dekat London, bawa pergi kat sana. Sedangkan dia itu agama Arab. Agama Tuhan orang Arab. Tidak. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam, bukan Arab, melainkan 5 orang je. 5 orang je Arab dalam banyak daripada Nabi Adam sampai sekarang, daripada mula manusia pertama sampai sekarang, sampai Nabi kita. Dan ada ratus ribu Nabi, ratusan Rasul, 5 orang je Arab. Macam mana kau cakap agama Islam tu agama Arab? Kau tak kaji. Dia tak kaji sejarah. 5 orang je. Maknanya minoriti. Ratus ribu Nabi. Kau ambil lah paling banyak 224 ribu. 224 ribu tu tolak 5. 223 ribu 995. Bukan Arab. Arab 5 orang je daripada 224 ribu tu. Tiba-tiba kata Islam ni agama Arab. Ini hujah ni. Ini untuk orang yang nak bahas-bahas, yang suka bahas ni. Bahas dengan orang kafir. Ini point dia. Sangat kecil, 5 orang aja. Ada setengah pendapat kata 4. Ada kata 5. Tak apa kita ambil yang 5. Malah setengah lagi pendapat lain katakan 2 orang aja Arab daripada 224 ribu. Siapa? Dia kata dan setengah Nabi Adam alaihi ajma'in dan Nabi Muhammad SAW. 2 orang. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad 2 orang je Arab. Kata gitu. Tapi yang 5 ni yang kuat ni. 5. Siapa 5 ni tak sebut. 5 ni yang pertama yang bangsa Arab, Nabi Hud. Nabi Hud mengikut riwayat kuburnya dekat Yaman. Itu pun boleh dipertikai lah. Itu pun tak kisah. Dekat mana-mana kubur dia pun samalah tadi. Bukan meningkatkan iman, menurunkan iman pun. Sekadar tempat aja. Okey. Nabi Hud ada kubur dekat Yaman. Nabi Saleh dekat Hijr. Hijr ni ada setengah kata Hijr tu adalah Mekah. Nama lama Mekah, Hijr. Ada kata gitu. Okey, Nabi Saleh. Nabi Syuaib yang Nabi Musa pergi lepas penampar seorang Kibti tu, pengsan terus saudara Firaun. Dia tolak dia penampar tu mati, bukan pengsan, mati terus saudara Firaun tu. Firaun kejar lah Nabi Musa. Dia pergi mana? Dia pergi Madian. Dekat mana? Tempat Nabi Syuaib. Madian nama tempat tu. Nabi Syuaib. Arab tu? Arab. Yang dia tengok anak Nabi Syuaib ni nak ambil air telaga kan. Kesian ramai tu, 2 orang. Kata ni siapa 2 orang, kesian perempuan ni. Tak apa. Dia ambil. Nabi Musa pergi ambil kuat. Buat berebut-rebut nak ambil air telaga. Ambil, bagi, balik. Ayah dia kata, awak balik. Biasalah, sebab apa? Biasa kena tunggu dapat yang ujung-ujung yang bawah-bawah. Campur selut-selut air tu. Air tu apa? Nak mandi, nak makan, nak bagi binatang. Dapat yang selut-selut. Sebab dapat kat orang yang kuat-kuat lah, laki. Dia perempuan. Ayah dia dah tua. Ayah tu Nabi Syuaib. Tiba-tiba balik awal. Dapat awal lagi ni. Ada pemuda bantu. Loh, kenapa tak datang rumah? Ajak datang rumah. Ajak datang rumah. Itu Nabi Musa punya cerita kan. Kat mana tu? Kat Madian. Nabi Syuaib. Bangsa Arab. Yang 3. Yang keempat, Nabi Ismail. Nabi Ismail. Yang mana anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi Ibrahim. Seorang Ishak, seorang Ismail kan. Yang Ishak ni dapat anak nama Yakub. Yakub tu yang Bani Israel. Anak Nabi Ibrahim yang Ismail ni, dialah permulaan bangsa Arab. Nabi Ismail dan Nabi kita 5. Yang lain semua ajam. Sama ada Bani Israel, mungkin juga bukan Bani Israel. Allah Alam. Tak tahu. Cuma ajam. Yang penting ajam. Ajam tu bukan Arab. Arab 5 orang aja. Malah yang 5 orang tu kata Nabi Ismail bukan Arab. Mana 4 aja. Ada khilaf aja tu. Sebab Nabi Ismail dia permulaan, tapi dia bukan Arab. Lepas daripada tu sampai Adnan tu bawah Arab. Daripada bawah tu. Tapi tak kisah 5 ke 4 ke, tak kisah. Inilah membuktikan Islam bukan hanya untuk orang Arab. Bukan. Habis apa? Selepas Quran, kitab yang paling sahih selepas Quran apa? Quran memang nombor 1 lah. Takkan mungkin salah. Takkan mungkin ditipu. Dan paling sahih yang nombor 2
Kitab yang kedua, Sahih. Nombor 2, bukan Quran lah, kedua. Sahih Bukhari. Itu yang kita tahu, Sahih Bukhari. Bukan Arab, Bukhari, Bukhara. Nak bagi tahu, Islam ni bangkit bukan dengan orang Arab. Tak betul Nabi kita orang Arab. Malah Pak Arab sekarang jadi macam mana? Tengoklah. Apa dah jadi dengan Pak Arab? Jadi tak boleh pun. Sebab Islam bukan untuk orang Arab, tapi Nabi kita orang Arab. Maka kena respect lah juga bangsa Nabi kita. Gitulah. Itu yang paling sahih. Sebab kitab-kitab yang lain, suhuf-suhuf yang lain tidak terbukti ketulinan. Dah ubah. Injil dah jadi Bible. Taurat dah jadi Old Testament. Dah macam-macam dah jadi. Dah jadi nama macam-macam lain. Dah telah diubah. Yang memang sahih Quran. Lagi lepas pada tu Bukhari. Kitab Bukhari. Nak cerita bukan Arab. Islam akan bangkit bukan dengan orang Arab. Bukan. Dan Islam bukan agama orang Arab. Tak. Okey. Wih, kena berhenti kat sini lah. Panjang. Sebermula, ayat dia gitu. Sebermula fardu atas segala akil baligh. Fardu ain tu, fardu ain. Mengetahui bahawa Nabi kita, cerita pasal Nabi kita dah. Dah cukup dah. Tadi Nabi-Nabi secara umum semua Nabi-Nabi. Nabi kita kena detail lah sikit. Nabi Musa tak tahu cerita dengan Firaun pun tak apa. Kan? Nabi-Nabi lain, Nabi Ilyas tak tahu cerita. Nabi Ilyasak tahu tak cerita dia macam mana? Tak tahu pun. Tak kisahlah. Nabi Isa mungkin yang kita tahu. Nabi Idris tahu tak cerita dia macam mana? Tak tahu. Tak nadah Nabi tak apalah, yang penting kita kenal. Nabi kita tak tahu juga. Teruk ni nak cerita Nabi kita akan datang. Cerita Nabi kita panjang sikit. Macam mana dia hidup, umur berapa lantik dia Rasul, semua-semualah. Dia wafat macam mana, sahabat dia macam mana, sampai kena detail sikit. Jadi panjang sebab tu. Kalau kita bahas ni 5 minit, lepas tu kita sambung. Nanti dia putus mualat dia panggil. Kita berhenti kat situ Sebermula tadi tu. Tangguh dulu kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi